Saya ingat sebab kita pun tak boleh tak lama-lama. Kita cuba menyantuni persoalan pertama saya tadi, iaitu kepada ibu bapa yang sedang marah anak dia hari ini daripada semalam. Boleh Ustazah bagi sikit tips untuk menurunkan ni, jangan kalau budak tu tak nak keluar bilik ni. Sehari dua ni masam je kan. Walaupun keputusan satu Malaysia ni naik 5 tahun ni yang terbaik lah, tapi ada juga yang tak apa-apa, yang gagal kan. Jadi masa ni mungkin sarapan pagi, mungkin malam, mungkin perbuatan mungkin ni kena mak bapak sampai tak tidur malam, dan jantungnya makin berdebar, jadi sakit pada dia. Boleh Ustazah bagi sikit tip pada ibu bapa yang macam mana nak maafkan anak dia yang kurang berjaya SPM semalam? Boleh Ustazah? Cubalah sebab saya pun ada juga anak SPM, samalah yang lain-lain pun rasa ada juga anak-anak yang baru mendapat keputusan SPM, sama ada cemerlang ataupun mungkin mengikut pandangan kita tak cemerlang, tapi sebenarnya anak-anak ni telah berusaha, dan cemerlang tu very subjektif ya. Jadi sebenarnya subjektif tu maksudnya mengikut kepada kalau anak tu sebelum ni dia tidak mungkin tak pernah lulus pun, tapi bila SPM lulus mungkin dapat C saja ataupun sebagainya, maka kita kena raikan lah ya, sebab mereka telah lah. Jadi untuk memaafkan tadi yang saya kata, ibu bapa merasa mereka dizalimi oleh anak kerana anak tidak mendapat keputusan yang dijangkakan ataupun yang sebaik yang dijangkakan lah. Jadi sebenarnya kalau nak cerita tentang tentang kesakitan yang kita rasai ini, sebenarnya dulu Rasulullah SAW kan pernah ada kisah di mana seorang wanita Yahudi dia pernah cuba nak meracun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah SAW telah selamat, dan baginda telah memanggil wanita tersebut dan memaafkan wanita tadi. Jadi Rasulullah SAW ni adalah antara figura yang yang besar, yang mana kepribadian baginda adalah kepribadian yang mulia sehingga boleh memaafkan orang lain. Cuma dalam konteks ini saya cuma nak melihat ibu bapa ni, kita kena bukanlah saya menasihat diri saya jugalah, kita kena mencontoh kepada kepribadian baginda yang mana membuat teladan lah sifat baginda. Mana kita kena cerminan hati kita yang ikhlas. Maksudnya kalau kita ikhlas sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak kita ataupun kepada hidup kita, kepada keluarga kita, pasti ada hikmah di sebaliknya. Maknanya apa yang berlaku tu adalah sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita. Cuma apa yang patut kita lakukan adalah kita respon. Macam saya kata sebelum ni, peristiwa yang berlaku tu memang dah berlaku. Dia tidak akan ada proses kita tarik balik, undo pula, tak ada. Jadi kita tetap perlu terima peristiwa itu sebagaimana ia berlaku. Cuma yang boleh membezakan kita dengan untuk membahagiakan diri kita adalah dengan memaaf. Macam mana cara nak memaaf adalah dengan kita mengikhlaskan ataupun kita meneladani sifat bagi Rasulullah, di mana kita ikhlas, kita membalas balik dengan sesuatu yang baik. Dengan yang mana macam ni, ibaratnya kalau macam ni nak cakap ya, kalau misal kata anak kita tadi ni kan dapat SPM tak bagus, jadi kita kena tunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak bahawasanya itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan keikhlasan kita sebagai ibu bapa tadi, dia akan memberikan kesedaran dan mempengaruhi naluri bawah sedar anak bahawasanya kita ni ibu bapa yang baik, yang redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengaruh yang ibu bapa berikan tu dia macam penjana elektrik. Kita ada dalam kawasan kita ada penjana elektrik kan. Jadi kalau kata kita nak berikan tenaga kepada orang lain, kita kena ada tenaga positif supaya bila kita keluarkan energi positif, tenaga positif, kata-kata positif, maka akhirnya orang lain yang sekeliling akan terikut. Saya bagi contoh lah macam ni. Saya nak kata ni. Kalau orang yang suka main bola sepak, mesti orang yang di follow dia, orang yang dia ikuti ataupun orang yang tertarik dengan orang tersebut adalah orang yang minat bola sepak. Kalau orang ini suka mengaji, maka orang yang mengikuti juga ada orang yang mengaji. Maknanya pancaran fitrah, sinaran hati kita yang ikhlas tadi akan menarik orang untuk memiliki sifat yang sama dengan kita. Anak tadi dah sedih dah sebab keputusan tu tak berapa bagus pada hemat dia lah. Jadi kita pula marah. Jadi dia marah dengan marah, dia akan menjadi lebih negatif kan. Jadi untuk mengelakkan supaya suasana lebih teruk, maka kita kena tarik nafas,
dan cuba fikirkan itu semua takdir Allah SWT, pasti ada hikmah di sebaliknya, dan cuba bersikap positif supaya nanti energi positif kita akan diberi kepada anak tadi. Dan itu yang keduanya mungkin yang paling penting kot rasanya, yang sangat penting saya rasa, macam saya sebut pada siri-siri yang lalu, manusia bukan makan makanan tapi mereka makan kata-kata, kan. Dalam Islam ni kata-kata tu penting. Islam dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berubah kita 360 darjah. Bila mengucap syahadah dia dah jadi orang Islam, dah ada banyak tanggungjawab kita terhadap Allah dan sebagainya lah, hak dan tanggungjawab tu berbeza. Jadi perkataan jaga lidah, jaga disiplin kata, jaga kata-kata, gantikan kata-kata negatif tu dengan kata-kata yang positif, buat yang baik-baik, kata yang baik-baik. Sebab dalam menurut Yvonne Oswald, dia kata dalam every word has power. Dia kata bila kita berkata kata-kata yang positif, yang baik, dia akan lebih mempunyai energi yang lagi tinggi berbanding kata-kata negatif. Jadi kalau kata kita dalam Islam kan, orang yang pergi haji kan, dia kan ada satu apa tu dipanggil fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj tu kan. Maknanya masa kita haji kita tak boleh bersifat fasik, lepas tu tak boleh berdebat. Itu dalam haji kan, tak boleh cakap buruk. Tapi di luar haji, walaupun tak pergi haji lagi, tapi kita ambil daripada ayat tadi tu, kita kena berkata-kata yang baik. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jaga lidah supaya tak berkata buruk kepada anak. Doakan anak tadi dengan doa-doa yang baik, supaya akhirnya nanti akan datang kepada anak tu sesuatu yang baik. Tak mustahil pun. Sebab bukanlah bermakna keputusan tak baik, tak ada ruang langsung untuk dia hidup selepas ini, ataupun untuk dia mencari kebahagiaan dengan keputusan yang sebegitu. InsyaAllah, Ya, betul. Allah akan urungkan lah, insyaAllah. Ada soalan tambahan ni Ustazah. Bagaimana kalau orang ini dia buat kesilapan yang dia akan ulang-ulang sampai bila nak maafkan, dia bengang ni, kata dia buat lagi, maafkan, buat lagi, buat lagi. Itulah tadi saya mungkin macam ni, bila kita yang maknanya yang nak maafkan tu yang marah kan. Bukan yang mengulang silap. Maknanya kita memarah atau kita rasa tak berguna lah maafkan orang yang asyik melakukan kesilapan yang berulang-ulang kan. Betul tak? Betul. Sia-sia lah perbuatan memaafkan tadi. Perbuatan maaf ni dia bukan untuk orang, dia bukan untuk orang lain. Dia maaf ni dia bukan untuk kebaikan orang yang dimaafkan. Tapi perbuatan maaf ni adalah untuk kebaikan orang yang memaafkan. Orang yang kita. Saya bagi contoh satu kisah kentang tau. Saya selalu kalau anak-anak macam kan, saya bagi contoh kisah kentang. Katakanlah kita ada macam kita marah kat orang. Satu kentang kita bubuh dalam poket kita satu kentang. Marah lagi, dendam orang tu, kita marah lagi, kita bubuh kentang tu dalam poket. So kentang ni dia tak tahan lama, sehari mungkin elok, memang makin lama kita simpan kentang tu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tak pernah bayang tak bau kentang busuk yang duduk dalam sama kita. Dia bau dia busuk kan. Jadi bila kita menyimpan kentang yang busuk tadi, dia bukan busuk tu pada orang pandang yang busuk tu kita. Jadi ibaratnya rasa marah tadi kalau kita simpan, kita tak lepaskan, dia macam kentang tadi lah, dia menyebabkan kita jadi lebih busuk dan lebih tidak disukai oleh orang. Jadi memaafkan tadi bukan untuk orang, tapi dia untuk kita, dan supaya kita lebih bahagia, supaya bila kita memaafkan orang, orang itu nanti kita akan dapat menjaga interaksi kita dengan masyarakat sekeliling. Kalau kita tenang, kita akan dapat berfungsi dan dapat membuka ruang rezeki, ruang peluang perhubungan yang lain dengan lebih baiklah dibandingkan dengan kalau kita sentiasa berdendam, sentiasa tidak memaafkan ataupun cuba untuk membalas kezaliman orang dengan kita. So proses ni macam saya kata, bila kita maaf, kita kena tahu, kita ambil pengajaran daripada memaaf tadi. Jadi bila dia ulang balik, kita buanglah emosi negatif tu. Dia kena ada satu kelas ke Ustaz. Buang emosi negatif tu. Dia masih kekal, pengalaman tu ada lagi, dia tidak hilang. Cuma kita buang dia punya rasa tu. Jadi bila kita tengok orang tu, kita tak rasa apa dah. Kita rasa macam, yelah dia pernah menyakiti kita. So Ustazah, kalau kita terpaksa marah jugalah ni, sebab kalau ini terjadi kena marah juga. Marah juga ya? Jadi marah yang macam mana agaknya boleh tu? Kadang ni kan ini kena bagi juga ni. Saya sabar je, saya maaf je, kena bagi juga ni. Kadang-kadang orang sedar kan, agaknya level ataupun marah macam mana tu, kerana yang
nak kata patuh syar'i tu pun tak mana ada patuh. Marah tak patuh syar'i. Marah patuh syar'i ada, marah patuh syar'i. Anger Okey. management, pengurus Anger macam mana kita management. mengurus. Kalau terdapat semarah, ada satu soalan ni tentang marah ni. Kalau nak marah juga macam mana kata dia? Marah ni dia bukan sesuatu yang jahat tau. Dia bukan sesuatu yang macam ni cakap ya. Dia memang ada. Kita dah lahir dengannya. Kita lahir dengan perasaan tu. Kita tak boleh nak nafikan kita ada marah. Kita ada sifat marah, sifat sayang. Semua sifat negatif tu ada dalam diri kita. Cuma bila kita marah, kita kena tahu limit. Kita kena tahu batas. Kita kena adalah dia punya had dia, had dia. Contohnya marah ni kalau dalam kajian psikologi, marah ni dia kalau 4.5 minit atau marah. Orang marah kita kita marah balik. 4.5 minit je Ustaz. Ya? Tapi kalau marah tu dia dah berlanjutan daripada 4.5 minit kepada 1 jam, 3 hari, 4 bulan, 4 tahun, 40 tahun, dia jadi dendam. Jadi dendam. Jadi bila dendam, itulah tadi saya kata kentang tu, dia dah jadi membusuk dalam diri kita dan akhirnya dia akan merosakkan kita juga ya. Jadi marah ni sebenarnya boleh je, tak ada macam ni ya. Kita marah, kita kena tahu kenapa kita marah. Marah ni disebabkan oleh kita meletak satu garis kebenaran tau. Macam contohnya, okey saya letak garis ni, kalau Ustaz langkah ni saya marah. Tapi kalau Ustaz lalu tepi tu saya tak marah. Contoh macam tu lah. Jadi saya kata okey kalau dia tolong saya tak marah lah. Tapi kalau saya minta tolong dia tak tolong, saya marah. Tu had kita adalah dia beri tolong ke tak. So yang meletak had tu siapa? Kita kan. Jadi itu bukan peraturan bertulis. Dia peraturan kita yang kita letak dalam diri kita, yang mana orang luar tak tahu kita ada peraturan tu. Jadi yang boleh limit marah tu kita lah. Kita je yang tahu. Maknanya kita nak letak had di mana marah tadi tu. Cuma dalam psikologi tadi saya kata 4.5 minit kan. Tapi maksudnya kita sendiri, kita kadang-kadang orang tak buat apa pun, orang mungkin asam muka tu tak tegur je pun, tak perasan kan pun dah marah. Jadi mungkin dia ada terlalu sensitif dengan keadaan sehingga menyebabkan dia cepat naik angin, cepat marah macam tu lah. So ini nak kaitkan pula dengan hati lah kot. Dia ada kaitan dengan hati lah. Hati kotor ke macam mana lah. Itu kita kena bahas pula bab lain lah. Dia ada mungkin soalan terakhir sekali orang sebelum saya simpulkan sebab kita dah 9.30. Ada orang ni tak reti nak marah sampai kita ni jadi kita marah sebab dia tak reti marah kan. Relax je. Kadang-kadang mungkin adakah isteri atau suami kan, kadang dia bisik, tak reti marah ke? Kadang ada jenis macam ni. Adakah itu benda yang baik atau jenis tak kisah ke, ataupun jenis tak normal ke, macam tak reti marah ke, atau dia ni sebenarnya jenis tak apa yang berlaku keliling tak memberi kesan pada diri dia? Boleh saya komen sikit gulungan yang tak reti nak marah ke, tapi tahap dewa ni sabar kata orang. Silakan. Ada juga orang begitu kan. Dia bukan tak reti marah, tapi mungkin dia tahu untuk mengurus kemarahan. Maknanya nak mengurus emosi, bukan kemarahan, mengurus emosi. Maksudnya ada setengah orang dia tak boleh nak uruskan emosi sehingga dia sentiasa rasa dirinya dianiaya, menjadi mangsa kepada keadaan, walaupun keadaan tu kalau ikutkan perspektif orang biasa tak ada siapa pun jadi mangsa, tapi dia merasakan dirinya adalah mangsa. Dia ada negative thought, dia ada negative inclination terhadap orang-orang di sekelilingnya kerana dia tu tadi saya katakan tadi lah, dia ada faktor-faktor dalaman dan juga faktor-faktor luaran yang menyebabkan individu itu cepat marah atau kurang marah. Jadi orang yang kurang marah ni dia baguslah, bagus daripada satu sudut kerana dia boleh menguruskan kemarahan. Cuma kadang-kadang daripada perspektif yang satu lagi dia tak bagus kerana dia tidak dapat nak melepaskan melepaskan dirinya daripada cengkaman perasaan tadi tu. Maksudnya kalau kita marah kita dapat melepaskan kan. Macam orang yang marah tu kadang-kadang kita kena biarkan, kerana bukan sebab dia nak marah tapi dia nak let go. Dia nak rasa dia ada terapi lah, dia macam terapi kepada orang-orang yang ingin
melepaskan dirinya daripada satu perasaan, maka dia kena luahkan, sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk tulisan. Tapi ada orang meluahkan dalam bentuk yang negatif, iaitu memarahi orang lain. Bentuk peluahan yang positif, dia tulis surat ataupun dia tulis dalam Facebook ke, tak tahu positif ke negatif kan, ataupun dia bercakap atau bersembang dengan orang yang boleh memahami masalahnya untuk didengari. Jadi itu adalah kaedah yang baik lah. Tapi kalau dia diam saja, sebenarnya tu ada dua lah, sama ada positif dan negatif. Positif sebab dia boleh mengurus emosi, yang negatif mungkin disebabkan dia akan menyebabkan dia sakit. Kerana normal manusia ni memang tu, saya kata kita lahir dengan 5 sen tadi tu ya. Ada emosi marah, sedih, emosi suka, sayang. Jadi kalau kita sayang kena tunjukkan, marah tunjukkan. Bukan marah tu bukan mesti kita menjerit, memaki hamun, bukan. Boleh sebutkan saya marah dengan tindakan anda. Saya tak suka anda saya tak suka awak buat saya begini. Boleh, kita boleh sebut itu marah lah tu. Tapi bagi orang kita, lalu kalau kita sebut macam tu, dia kata alah tak marah kan. Tapi tujuan kita sebut tu untuk kita lepaskan rasa kita. Kita kena juga, maksud saya kena tu maksudnya kita perlu ada peluahan. Macam sekarang ni lah, saya sedang meluahkan apa yang ditanya ataupun dirasai dalam diri saya. So, maksudnya mungkin in a way saya dapat lepas rasa nak minta maaf lah. Minggu lepas tak dapat nak buat sesi kan. Jadi minggu ni kita teruskan dengan siri lah. Jadi Alhamdulillah, Ustazah, saya ingat Ustazah telah memberi jawapan dan sedikit sebanyak memberi impak pada pendengar-pendengar kita dan juga penonton kita pada pagi ini. Dan sebelum kita, maknanya saya ingin jelaskan bahawa bila kita kata bahagia menjadi pemaaf ni, sebenarnya dengan memaafkan orang ni, dia akhirnya yang kena diri kita sendirilah. Itu kita jadi bahagia, kita jadi sihat, kita rasa tenang. Jadi walaupun kita dapati berat, tapi kita bermula dengan memaafkan. Untuk melupakan tu kita ada skill yang lain lah. Terapi belon ke, terapi putih besi ke, tu ada teknik-teknik dia lah macam mana nak hilangkan buang memori tu. Jadi semoga dengan apa perbincangan pada hari ini, kita akan memantapkan diri kita untuk menjadi seorang pemaaf. Dan terutama dalam suasana pandemik apa semua ni, kita kena terima kan. Dan insya-Allah Ta'ala kita akan jadi bahagia, kita tenang, jangan stres-stres kan. Nanti kalau tidak boleh jangkit benda tu kan. Jadi kalau kita sihat, imun badan kita jadi kuat. Jadi insya-Allah Ta'ala kita pun terhalang atau tidak terkena dengan COVID tu lah, insya-Allah Ta'ala. Sebagai penutup, Ustazah ada kesimpulan Ustazah sebelum kita nak tutup? Ustazah nak tutupkan perbualan kita pada pagi ini, silakan. Mungkin sikit lah, janganlah kita berfikir yang memaafkan tu satu kehilangan. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya untuk jadi insan berjiwa besar, untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan, memaafkan itu adalah salah satu daripada ubat untuk kita menjadi tenang, tidak depressed dan juga lebih menghargai hubungan silaturahmi antara kita satu sama lain. Jadi Alhamdulillah, demikian